السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأكرمنا بأفضل العبادات والخدمات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمات، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Surah Al-Baqarah. Firman Allah yang bermaksud, bukanlah kebajikan itu kamu menghalakan ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu kamu beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab dan para nabi-nabi, dan kamu tunaikan tanggungjawab harta benda kamu dalam keadaan sayang kepada harta itu. Orang yang memerlukan, kalangan keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, yang putus perbelanjaan dalam musafir, orang-orang yang meminta pertolongan dan bantuan, hamba yang perlu dimerdekakan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menunaikan janji apabila berjanji, yang sabar menghadapi kesusahan yang menimpa diri, kemudaratan, bencana alam ataupun bencana peperangan. Mereka itulah orang yang benar, mereka itulah orang-orang bertakwa kepada Allah. Sabda Nabi SAW, man nafasa mu'minin kurbatan nafasallahu minhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang membantu seorang beriman dalam kesulitan, Allah membantunya kesulitan di hari kiamat. Wallahu fi auni al-'abdi ma adama al-'abdu fi auni akhih. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selagi hamba itu menolong saudaranya yang lain. Yang dihormati saudara pengerusi, yang berhormat Datuk Tuan Emperin Tuan Aman, Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang dihormati Ketua Dewan Muslimat, Ketua Dewan Himpunan, Yang Maha Berhormat Menteri Besar Negeri Perlis, Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Pengurusi Khidmat Malaysia, Ketua Pengarah Khidmat Malaysia, Saudara Khairul Faizi bin Ahmad Kamil, semua warga Khidmat Malaysia,
dan semua tetamu ahli yang berhormat, tetamu hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dalam ayat yang saya sebut tadi, menandakan apa-apa Allah menyenaraikan apa-apa sumbangan dan khidmat membantu mereka yang susah, memerlukan pertolongan dengan sebab bencana yang menimpa, apa-apa sahaja disenaraikan bersama dengan rukun iman dan rukun Islam. Dari sifat dan ciri bertakwa kepada Allah menunjukkan apa yang saudara saya lakukan adalah satu amal soleh yang sangat besar maknanya, yang diberi oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yang percaya pada janji Allah. Kelebihan bersabar dan kelebihan bersyukur. Bersabar kepada mereka yang ditimpa bencana dan kesusahan, diberi pahala sabar. Bersyukur kepada mereka yang menyumbang, diberi pahala bersyukur. Ramai manusia yang bersabar, hanya sedikit manusia yang bersyukur. Firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit saja kalangan hamba-Ku mereka yang bersyukur. Adalah amal saleh yang termasuk dalam peranan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka beribadat dan berkhidmat di alam dunia ini kepada sesama makhluk. Inilah dia luasnya ajaran Islam. Yang pada ada Islam, yang tak ada pada ajaran lain. Kita syukur penikmat Islam yang Allah beri pada kita. Yang terpenting, kerja-kerja Islam ini bukan berwawasan dunia saja, wawasannya sampai ke hari akhirat. Selama-lamanya tak dinafikan. Ada tujuan-tujuan dunia yang didapati daripada khidmat itu, yang dibawa oleh orang Islam bila mereka masuk ke mana-mana negeri dalam dunia ini. Dengan sebab itu kedatangan Islam disebut Futuhat Islamiyah, penyelamat, pembukaan daripada Islam, bukan penjajahan, kolonialisme, imperialisme yang menakluk negara lain. Orang Islam datang untuk menyelamat, untuk menolong manusia yang ditindas, dizalimi, yang miskin, yang susah. Tak dipaksa mereka masuk Islam. Tetapi bila Islam datang masuk ke situ, menyebabkan pengaruh Islam berkembang. Banyak orang masuk Islam, tidak dipaksa. Kita saksikan bagaimana peta dunia Islam pada hari ini. Daripada Istanbul sehingga Xinjiang di Asia Tengah, sampai Moskow, Rusia, Asia Tenggara, Utara Afrika, Eropah Timur, Tengah Afrika, luasnya pengaruh Islam. Laksana banjir yang bukan musuh-musuh Islam. Pada hari ini, mengapa mereka takut sangat kepada Islam ini? Timbulnya Islamofobia dan berbagai tuduhan, berbagai tomahan, berbagai fitnah yang dilakukan. Orang Islam buat pedang kayu pun takut. Sedangkan musuh Islam guna senjata nuklear. Tak apa. Senjata nuklear, senjata pemusnah yang diharamkan oleh Islam, tak boleh bagi bukan Islam. Orang Islam pedang kayu pun tak boleh. Malangnya ada orang Islam terpengaruh, masuk dalam kepala pahaman yang dibawa oleh penjajah ini.
seolah Islam itu menakutkan. Tak ada nafikan orang Islam wajib mempertahankan diri, menyediakan senjata. Tetapi kejayaan Islam bukan dengan senjata, tetapi dengan adil, dengan khidmat, dengan kebaikan ditunjuk oleh orang Islam. Ini kejayaan. Walaupun umat Islam ketika tidak ada negara yang memerintah, yang berdaulat, selepas kejatuhan kuasa Islam, tak ada pemerintah Islam yang jadi kuasa besar dunia, tetapi pengaruh Islam berkembang di seluruh pelosok dunia, melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Inna hadzal amra sayablughu ma balagha al-lail wan nahar. Sesungguhnya urusan agama ini akan sampai di mana adanya siang dan malam. Pengaruh Islam masuk ke Amerika, masuk ke Eropah, masuk ke negeri yang pernah menjajah umat Islam. Kerajaan Islam dijatuhkan, tapi Islam tak berjaya dijatuhkan. Banyak kenyataan ilmuwan barat yang tersuhu. Antaranya Francis Fukuyama yang terkenal membuat kenyataan selepas kejatuhan Soviet Union di abad yang lalu, mengatakan bahawa dunia tak ada lagi tamadun yang lain melainkan satu tamadun yang tunggal, tamadun barat yang masih ada lagi. Tamadun China, India, Parsi, Rom, Greek, semua sudah tidak ada lagi. Bila komunis jatuh, tamadun barat menjadi kuasa tunggal dalam dunia. Tiba-tiba ilmuwan dia juga, Huntington, membuat kenyataan. Di sana dengan sabar, laksana dikatakan pohon yang berbuah dan yang bermanfaat. Kanak-kanak melontar dengan batu dan kayu dibalas dengan buah yang masak dan berfaedah. Ini cara orang Islam mengadakan hubungan dengan orang lain. Maka peranan khidmat Malaysia sangat penting, menjadi satu juru daripada semangat kita dalam menyatakan Islam, bukan sahaja untuk kerja-kerja baik yang dilihat oleh manusia, tetapi kerja baik yang dibalas oleh Allah Ta'ala. Itu harapan kita. Dan saya ucap terima kasih kerana diikut serta dalam milih yang sangat bermakna, mengulangi satu dekad 10 tahun perubahan khidmat Malaysia. Dan saya rasmikan apa yang minta saya rasmikan tadi dengan menyebut ucapan Nabi SAW, siru ala barakatillah, teruskan perjalanan dengan mendapat berkat daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.